Okey, Masya Allah. Alhamdulillah. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tamim bil khair. Sekali lagi saya mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa 'amalan. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Maaf tadi terputus. Sekali lagi saya mulakan semula. Masya Allah. Moga Allah pemudahkan segala-galanya. Moga lainnya semuanya baik. Masya Allah pada pagi ini. Baiklah, sebelum memulakan sekali lagi perkongsian pada hari ini, Masya Allah, kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah, Masya Allah. InsyaAllah hari ini saya akan membuat satu perkongsian yang berkaitan pada hari ini juga, iaitu ibadah korban satu pengorbanan. Masya Allah. Kita masih lagi berada di awal bulan Zulhijjah, pada 10 awal Zulhijjah, Masya Allah, yang mana hari yang amat diagung-agungkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Masya Allah, kita berada di bulan yang penuh barakah, iaitu satu bulan yang mana adanya satu ibadah dalam rukun Islam kita, itu ibadah haji. Masya Allah. Dan Alhamdulillah, jemaah haji telah selesai pun berada di Arafah, telah keluar pada hari ini, Masya Allah, pergi ke Muzdalifah. Semoga Allah memudahkan segala urusan para jemaah haji sekalian, dan Allah mengundirkan haji yang mabrur buat semua para jemaah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Masya Allah. Terima kasih kepada Surah An-Nur Fasal 3. Masya Allah, Bandar Seremban kerana sudi menjemput Ustazah pada pagi ini. Baiklah, saya terus kepada perkongsian, insyaAllah. Ibadah korban satu pengorbanan. Bila kita cerita tentang korban, apa yang kita bayangkan? Selalu kita sebut korban sembelih lah, kan? Masya Allah. Tapi di sini Ustazah nak meluaskan konsep pemahaman kita tentang korban. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan korban? Korban ini daripada perkataan qaraba, iaitu kalau kita belajar bahasa Arab lah, qaraba ini membawa maksud dekat. Dekat. Jadi subhanallah, sesuatu yang dekat. Apabila ditambah alif nun di belakangnya, kalau kita belajar bahasa Arab, ghafara, pengampunan. Ghufran, iaitu pengampunan yang luas. Jadi qaraba ini yang dekat, sesuatu yang dekat. Bila ditambah alif nun kurban, jadi dia menunjukkan kepada makna yang iaitu terlalu dekat, lebih dekat, lebih banyak dekat. Jadi subhanallah, apa yang kita nak dekat? Jadi subhanallah, di sini yang perlu kita faham, apa sebenarnya maksud korban ini. Kenapa kita kadang-kadang memahami bahawa korban ini hanya sembelih, penyembelihan lembu, selesai begitu saja. Tapi hakikatnya, sebenarnya maksud korban ini adalah amalan yang dilakukan untuk kita menambahkan pendekatan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila seseorang itu melakukan korban, iaitu penyembelihan, lihat selepas itu keadaannya. Adakah dirinya makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sama aja? Jadi subhanallah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-214. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cubaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cubaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Maksud dekat ini. Jadi subhanallah. Ini yang perlu kita faham konteks pengorbanan ini. Bila kita melakukan pengorbanan akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pelajari maksud takwa itu sendiri juga membawa maksud melakukan apa jua perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita ataupun meninggalkan perbuatan yang menjauhkan kita daripada Allah. Jadi subhanallah, satu persoalan Ustazah nak timbul. Bila buat korban tapi tak dekat dengan Allah, maka apa silapnya pada korban? Cuba jawab. Jadi subhanallah, kalau kita lihat masya-Allah dalam kehidupan kita ini, kalau kita cerita tentang Zulhijjah ini, bulan pengorbanan ini, masya-Allah selalu kita mendengar tentang kisah Nabi Ibrahim, tentang kisah Siti Hajar. Jadi masya-Allah, semua kisah ini menunjukkan satu pengorbanan. Kalau kita lihat kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Anak ni yang sukar, iaitu di saat dia dah berumur baru memperoleh anaknya ni, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembelih, maka sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim dengar dan terus taat. Begitu juga Nabi Ismail. Begitu juga cerita kisah tentang Siti Hajar. Siti Hajar apabila saat Nabi Ibrahim ingin meninggalkannya di padang yang gersang, tinggal 2 orang je, ibu dan anak. Subhanallah. Apabila ditanya oleh Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim, adakah ini perintah daripada Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ini perintah daripada Allah. Di saat itu Siti Hajar terus mentaati, terus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, terus tinggal di padang yang gersang dengan sebekas air dan juga sebekas kurma. Subhanallah. Jadi pengorbanan ini juga banyak sebenarnya kisah-kisah yang menunjukkan tentang pengorbanan para nabi yang terdahulu. Kalau kita lihat pengorbanan Nabi Ayub alaihissalam, yang mana kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya ada menceritakan kisah-kisah para nabi, yang mana pengorbanan ini daripada satu ujian yang perlu dia lalui dan berkorban untuk menjalani ujian tersebut, ataupun pengorbanan yang daripada seseorang yang melakukan kesilapan kemudian berkorban memohon keampunan, meletakkan dirinya berada dalam kesilapan, kemudian memohon merasakan dirinya kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, kemudian berusaha untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik lagi, ataupun seseorang yang mengharapkan sesuatu. Yang mana kalau kita lihat kisah para nabi yang terdahulu, masya-Allah, Allah hadirkan dalam Al-Quran terlalu banyak kisah-kisah yang mana Allah buka kisah ini kepada kita semua untuk menjadi pengajaran, masya-Allah. Jadi kalau kita lihat surah Al-Anbiya ayat yang ke 83 ke 90, ada 3 kisah di dalam ini, iaitu yang pertama sekali kisah Nabi Ayub. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Subhanallah. Masya-Allah, tabarakallah. Di sini subhanallah, kalau kita lihat surah ayat ini dimulakan dengan wa ayyuba, menunjukkan menggunakan baris fathah. Kalau kita lihat, kalau siapa belajar bahasa Arab, subhanallah, selalunya permulaan dimulakan dengan baris dhammah, tetapi di sini dimulakan dengan baris fathah. Kalau kita belajar bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, masya-Allah, bila sesuatu perkataan itu dimulakan dengan fathah, bermaksud kisah ini, kalau kita belajar fathah itu apa maksud dia? Ini nak selit sikit tajwid ni.
Fathah ini kalau kita selalu belajar, fathah maksud dia buka. Maksud dia atas. Tapi sebenarnya Masya Allah, fathah ini maksud sebenarnya kalau kita pelajari istilah tajwid, membawa maksud buka. Jadi subhanallah, bila kita baca Al-Quran berbaris fathah, kena buka rahang kita. Ini sikitlah nak selit tentang tajwid. Tetapi berbalik kepada makna, Masya Allah, hebatnya kalamullah. Bukan saja dari segi cara pembacaan dia perlu dibuka rahang, bahkan dari segi maksud kepada kalimah ini, Masya Allah. Maksud kalimah ini kalau mengikut ilmu bahasa Arab, wa ayyuba, dimulakan, maknanya akhir perkataan ayyub ini dengan maftuhah, iaitu kisah ini dibuka kepada umat seterusnya, manusia yang seterusnya. Masya Allah, subhanallah. Jadi kita perlu baca kisah ini sebagai pengajaran untuk kita. Di saat Nabi Ayub, Masya Allah, diuji dengan kesakitan, yang mana satu sakit yang mana tidak ada pada manusia lain diujinya. Selepas 20 tahun diberikan kenikmatan, diuji dengan kesakitan. Saat diuji selama 7 tahun, isterinya bertanya, kamu kan Nabi, kenapa tak berdoa kepada Allah SWT dimohon kesembuhan? Maka Nabi Ayub, Masya Allah, tabarakallah, berkata, dah berapa tahun dah kita sihat? Isterinya menjawab, dah 20 tahun. Malunya, kita baru 7 tahun, saya baru 7 tahun sakit, dah nak memohon kepada Allah diberikan kesembuhan. Jadi subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, hebatnya daripada kisah ini mengajar kita. Kita ni manusia selalu memandang kepada ujian yang satu, tapi kita terlupa melihat kepada nikmat yang masih berterusan Allah berikan kepada kita. Itu yang perlu kita ajari, Masya Allah. Satu perkara yang mana kita belajar daripada kisah Nabi Ayub ini, di saat dia diuji dengan kesakitan, subhanallah, apabila kesakitan itu mengganggu ibadahnya, saat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kesakitan itu tidak mengganggu ibadahnya, dia tidak memohon lagi. Tapi di saat kesakitan itu mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saat itu dia memohon agar diberikan kesembuhan, agar dia dapat melakukan ibadah. Subhanallah, Masya Allah. Sebab itu hidup ini kena tahu kenapa kita dihidupkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, itu adalah misi dan visi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah. Jadi apabila saat Nabi Ayub ibadahnya terganggu, dia berdoa, maka Allah memakbulkan. Fastajabna lahu. Itu ayat yang seterusnya. Ya, maka kami pun memperkenankan doa itu. Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Lihat di akhirnya diakhiri, wa dzikra lil abidin. Cerita ini adalah peringatan untuk kita. Satu pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ayub, mengharungi kesakitan, itu adalah satu pengorbanan. Menerima kesakitan, itulah satu pengorbanan. Subhanallah, saya suka selitkan, bukan saja kisah-kisah dalam Al-Quran, bahkan kita boleh lihat dalam kehidupan kita saat ini. Allah hadirkan, Masya Allah, tabarakallah, insan-insan yang hebat di sekeliling kita. Subhanallah, kita boleh lihat kisah-kisah yang boleh dijadikan pengajaran. Contoh yang tengah viral sekarang ni kan, kisah Puan Masyi. Masya Allah, tabarakallah, Allah yubarikha, Masya Allah. Satu kisah yang memberi inspirasi. Apa yang Allah nak kita sedar daripada kisah yang Allah berikan kepada kita ini? Apa yang berlaku ini sebenarnya untuk Allah memperkenalkan siapa dirinya kepada kita, dan untuk menunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk menjadikan mereka ini sehebat ini. Masya Allah. Kita ini tidak akan menjadi hebat, melainkan Allah yang menyalurkan kehebatan, melainkan Allah yang menyalurkan kekuatan. Masya Allah. Jadi subhanallah, semua yang hadir dalam kehidupan kita ini adalah tanda hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak mendekatkan kita kepada Allah dengan kisah-kisah ini. Allah nak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang sedang kita alami. Allah nak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengorbanan yang kita lakukan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, berbalik kepada surah Al-Anbiya ni, banyak sebenarnya kisah-kisah Nabi yang terdahulu yang diuji, mereka berkorban dan sebagainya. Jadi subhanallah, apa yang saya nak kita sama-sama dalami adalah kenapa, bagaimana mereka ini boleh berkorban. Apa sebab mereka ini kuat dan mampu untuk berkorban? Okey, satu soalan, kalau siapa pernah dengar ceramah Ustazah,
Ustazah memang suka bertanya. Sebab apa? Sebab bila ditanya, kita akan berfikir. Jadi Masya Allah. Tapi jangan risau. Ustazah tanya, Ustazah jawab. Okey. Jadi Masya Allah, macam mana kita boleh berkorban? Contohlah kan, seorang isteri berkorban untuk suami dia. Kerana apa? Kerana apa seseorang isteri itu mampu untuk berkorban untuk suami? Kemarin saya baru dengar satu kisah daripada anak murid saya, Masya Allah. Kisah yang mana seorang isteri ini dalam keadaan yang susah, tak ada tempat tinggal dan sebagainya. Si suami ni tak bekerja, lari ke sana ke sini dan sebagainya, tak ada tempat tinggal. Telefon dah tak ada duit, sanggup serahkan telefon ni bagi suami jual. Jadi Masya Allah berkorban. Apa sebab kita berkorban? Masya Allah. Jadi subhanallah, ada 3 perkara yang perlu kita tahu. Ada 3 perkara asas yang perlu kita sedari dan perlu kita fahami macam mana seseorang itu mampu untuk berkorban. Yang pertama sekali, kalau berbalik kepada kisah wanita tu tadi, dia berkorban sebab dia tahu siapa dia. Dia seorang isteri, dia cintakan suami dia. Dan dia tahu suami itu suami. Jadi Masya Allah, dia cinta. Kerana dia cintakan kepada suami, dia berkorban segala-galanya. Kalau kita lihat, semua diberikan kepada suami dia. Jadi Masya Allah, kerana cinta. Jadi Masya Allah, cinta kepada suami dia dan dia kenal dia siapa, dia isteri. Jadi subhanallah, misi dia untuk apa? Misi dia untuk membantu suami dia tu dapat memudahkan urusan. Jadi berbalik kepada pengorbanan kita dalam ibadah kita, ibadah korban ini, ataupun apa juga pengorbanan yang kita lakukan. Bagaimana kita nak jadi seseorang yang berkorban kerana Allah? Yang pertama sekali, kita perlu kenal Allah. Kita perlu kenal. Tak kenal maka tak cinta. Itu yang Ustazah nak kita sama-sama fahami. Kita tak kenal Allah, maka tak lahir dah rasa cinta. Kita sebut nama Asma'ul Husna, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau Ustazah suruh para pendengar menyanyi nasyid Asma'ul Husna, Ustazah yakin, Masya Allah, semua hafal. Boleh macam-macam merentak lagu dah sekarang ni kan, lagu Asma'ul Husna kan, Masya Allah. Tapi satu perkara yang kita tak ambil berat adalah faham setiap nama-nama Allah itu. Subhanallah, nama-nama Allah ini begitu hebat. Kita nak kenal Allah ni, kita kena tahu siapa Allah. Juga cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita melihat ciptaan-ciptaan Allah. Subhanallah. Apa soalan yang anak-anak selalu tanya kan? Kenapa kita tak boleh tengok Allah? Jadi subhanallah, kita memang tidak boleh lihat Allah, tapi kita boleh lihat kekuasaan Allah dengan ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan. Tak perlu tengok jauh lah, kita lihat diri kita. Kita lihat sekeliling kita. Kita lihat awan. Kita lihat anak-anak kita, Masya Allah. Kita lihat di muka kita saja. Selalu kalau kita lihat muka ni, kalau kat depan cermin, kita tengok berapa banyak jerawat yang tumbuh kan. Berapa banyak kedutan yang dah naik dan sebagainya. Tapi subhanallah, kita nak menambahkan keimanan kita kepada Allah, nak mendekatkan kita kepada Allah. Bila kita lihat cermin, subhanallah, ya Allah, tengok hidung kita bernafas, tak nampak pun udara tu masuk ataupun keluar. Tapi ni sekarang ni sedang bernafas ni, kita tak ambil kisah, kita tak ambil peduli, sebab dah sentiasa kita dapat bernafas kan. Jadi subhanallah, begitu hebatnya ciptaan Allah mengizinkan oksigen masuk dan keluarnya karbon dioksida. Kadang-kadang benda ni kita kena fikir. Kita fikir ni untuk meningkatkan keimanan, mendekatkan kita kepada Allah, melihat siapanya Allah, iaitu pencipta kita. Masya Allah. Apabila kita melihat mata kita berkelip, Masya Allah, berapa kali kelipan satu hari pun kita tak ambil peduli. Tapi subhanallah, kelipan itu adalah satu nikmat. Cuba kita main dengan anak-anak kan, main tahan mata, jangan berkelip. Kan susah, berair mata keluar kan. Jadi subhanallah, kita terlupa memikirkan, Masya Allah, begitu hebatnya Allah SWT menciptakan kita, menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Semua tengok. Kita kena menukar pandangan kita kepada pandangan melihat hebatnya Allah SWT, iaitu pandangan mata hati. Kita kena kenal Allah. Sebab nak jadikan pengorbanan kita ini kerana Allah, kita kena kenal siapa yang kerana siapa kita melakukan pengorbanan. Sebab kadang-kadang bila kita melakukan korban ini setakat korban binatang, macam tu je lah, sedekah habis, kita tak rasa satu pengorbanan. Nak mengeluarkan duit itu satu pengorbanan. Kalau Ustazah tanya soalan, nak bagi masa dengan orang dengan nak bagi duit, mana yang kita lebih rela nak bagi?
Kalau orang tanya awak ada masa tak? Ataupun orang tanya awak ada duit tak? Mana yang kita nak lebih senang nak beri? Kalau masa tu kita tak nampak lah sangat keluarnya duit. Sebab nak cari duit tu payah kan kita. Jadi subhanallah, nak berkorban mengeluarkan duit. Satu bahagian pun dah berapa ratus sekarang. Jadi subhanallah, itu satu pengorbanan kita buat kerana Allah. Kita beriman kepada Allah. Sebab itu subhanallah, kalau kita baca surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, Masya Allah, menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Perkara yang pertama sekali, alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu ciri utama bagi orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang percaya kepada perkara-perkara ghaib. Selepas tu baru sambung wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru sambung. Dan juga ciri yang seterusnya, mendirikan solat dan juga menginfakkan hartanya yang diperolehinya. Jadi subhanallah, sebahagian daripada rezeki yang diberikan kepada mereka. Jadi sebelum solat, sebelum menginfakkan ataupun bersedekah ini, pertama sekali asas utama yang perlu kita nak menjadi seorang yang beriman adalah percaya perkara gaib. Apa perkara gaib yang saya sedang ceritakan ini? Iaitu kita percaya adanya Allah. Kita perlu kenal Allah. Kita tak pernah lihat Allah. Jadi subhanallah, kita perlu beriman dengan perkara-perkara gaib yang Allah ciptakan. Contohnya neraka, syurga, kita tak pernah lihat. Pahala, dosa, kita tak pernah nampak, tapi kita mengimani. Subhanallah. Jadi subhanallah, itu satu perkara yang hebat bagi orang yang beriman. Beriman dengan perkara-perkara gaib. Di saat seseorang itu mendirikan salat, saat itu dia sedang beriman dengan perkara gaib, iaitu merasai dirinya sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak Allah, tetapi beriman Allah sedang melihatnya. Beriman Allah sedang mendengar segala bacaan-bacaannya. Masya Allah. Ini asas utama yang perlu kita kuatkan dalam diri kita. Beriman dengan perkara-perkara gaib. Kalau kita tanya tentang pahala dan dosa, tak pernah siapa nampak pahala pun. Kalau nampak, Ustazah yakin tak pergi duduk mana dah. Duduk buat ibadah aja. Dah duduk zikir, Allah keluar RM10. Allah keluar RM10. Kan kita terus duduk tak pergi mana-mana lah. Tapi subhanallah, kita tak nampak. Tapi kita beriman. Sebab tu nak buat sesuatu perkara, tetapi ganjarannya kita nampak, dia bukan mudah. Dia bukan mudah. Dan dia perlulah satu paksaan dalam diri kita. Kena betul-betul beriman, meyakini bahawanya adanya pahala yang Allah beri di atas setiap kebaikan, amalan, ibadah yang kita lakukan. Jadi subhanallah, perkara yang perlu kita tekankan sebelum kita melakukan pengorbanan adalah keimanan dengan perkara-perkara gaib ini. Jadi subhanallah, asas utama nak bersedekah, kita bagi duit kita ni untuk melakukan korban. Dan kita meyakini Allah, hadis Nabi SAW, bagi setiap sedekah ini 10 kali ganda ganjarannya. Subhanallah, 10 kali ganda tau. Masya Allah. Tapi Masya Allah, tabarakallah, kita tak nampak 10 kali ganda. Bagi sedekah dekat surau ni kan, tadi kan surau, pergi sedekah RM10 kat dalam tabung, duduk kat luar jap. Tunggu. Ustazah kata 10 kali ganda ni, tengok ada tak orang bagi 10 kali ganda RM100 kan, dapat 10 kali ganda. Jadi subhanallah, kena beriman. Tak nampak. Kadang-kadang dia punya kebaikan, dia bukan dari segi kewangan saja, bahkan 10 kali ganda itu melibat semua apa sahaja kebaikan. Kadang-kadang mungkin dengan dia sedekah RM10 ni, anak-anak dia menjadi lebih baik lagi. Tak nampak benda tu. Jadi subhanallah, Masya Allah, perlu mengimani. Ada satu kisah yang saya nak kongsi. Kisah yang mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang mana ketika Fatimah berkata kepada Sayyidina Ali, di saat itu di rumahnya dah tak ada makanan dah. Jadi nak masak ni kan, nak masak, bagi tahulah kepada Sayyidina Ali, nak keluar pergi beli makan ni, ada duit banyak ni je. Dia kata, nak ambil ni, beli sekian-sekian nak masak ni. Jadi Sayyidina Ali pun keluar, kan? Keluar. Dalam perjalanan dia nak pergi beli barang lah, kan? Tiba-tiba berjumpalah dengan seorang janda ni, kan? Janda ni mohon pertolongan dengan Sayyidina Ali. Kata, saya dah tak ada apa makanan dah, nak beli makanan tak ada duit. Jadi Sayyidina Ali dibagi duit yang mana duit yang untuk digunakan untuk beli barang tadi, kepada janda tersebut. Dia kata, bukan bagi separuh, bagi semua.
Jadi subhanallah, apabila balik ke rumah, sampai-sampai kat rumah, Fatimah pun tanya, mana barang-barangnya? Ini cerita senang faham lah kan. Mana barang-barangnya? Kemudian Sayyidina Ali kata, ceritalah balik. Tadi abang keluar, cerita senang faham kan. Abang keluar, tiba-tiba jumpalah dengan seorang janda ni. Janda ni sian, dia tak ada duit langsung ni nak beli barang. Jadi abang bagi semua. Kalau kita lah kan, saya nak tanya lah, kalau ada yang perempuan tengok ni, kalau kita bagi duit kat suami kita, abang pergi beli barang dapur dah habis, pergi beli ni aja duit yang ada. Tiba suami kita keluar jumpa janda, tiba-tiba dia kata, bagi duit tu semua. Balik rumah dia kata, tadi abang jumpa janda, abang bagi semua duit. Apa kita jawab? Okey, saya nak cerita balik tentang kisah Fatimah dengan Sayyidina Ali ni. Apa yang dijawab oleh Fatimah, Masya Allah, Tabarakallah, ini melihat dia punya keyakinan. Apabila memberi, Allah akan beri 10 kali ganda. Ini yang Ustazah nak cakap ni. Dia beriman dengan perkara yang gaib, yang tak nampak lagi. Masya Allah. Jadi subhanallah, Fatimah kata apa? Alhamdulillah. Jadi kena sebut Alhamdulillah lah ni. Masya Allah. Tapi sebenarnya di sebalik kisah ni Ustazah nak cerita Masya Allah. Jadi bila Fatimah ni berkata Alhamdulillah, selepas itu beberapa maknanya dalam hari yang sama, sahabat yang lain datang ke rumah Sayyidina Ali ni, pergi ziarah lah. Dan dia datang, dia bawa hadiah. Masya Allah, Tabarakallah. Bawa hadiah yang mana dia kata ini ada orang beri kepada Sayyidina Ali. Masya Allah. Yang di dalam ni ada 10, ada 9 biji buah. Masya Allah. Kemudian Sayyidina Ali ni bila tengok, kenapa ada 9? Sebab dia meyakini bahawa setiap satu sedekah yang kita beri, ganjarannya 10 kali ganda. Masya Allah. Dan ketika itu sahabat yang beri ni kata, tadi saya ambil 1. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, ini mentakkidkan, menguatkan tentang hadis Nabi SAW yang menyebut setiap satu sedekah yang kita infakkan, Allah akan memberi 10 kali ganda. Masya Allah, Tabarakallah. Ambillah pengajaran daripada kisah tu. Masya Allah. Jadi subhanallah, berbalik kepada bagaimana seseorang tu boleh berkorban. Ini dalaman, ini kuat. Siti Hajar, kalau kita lihat, ditinggalkan di padang yang gersang. Subhanallah, kita ni kalau ditinggalkan oleh suami kita nak pergi outstation, lepas tu dia lupa nak tinggal duit. Zaman sekarang tak apa, boleh transfer kan. Tapi kalau zaman dulu tak boleh tinggal duit, tak ada apa nak makan. Ya Allah. Sebenarnya itu Allah sedang ajar sesuatu perkara, iaitu Allah sedang ajar kita dekat dengan Allah. Saat itu pergantungan kita kepada Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab tu dekat, qarib, kurban. Masya Allah. Satu perkara yang perlu kita minta hari-hari. Ya Allah, aku nak jadi hamba yang dekat kepadamu, Ya Allah. Jadi Siti Hajar ni, Masya Allah, di saat sendirian tu, Masya Allah, dia memang bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon pergantungan, mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hikmah di balik ujian, di balik permohonan yang kita alami dalam kehidupan ini, Masya Allah. Jadi subhanallah, poin pertama tadi, macam mana kita nak jadi orang hamba yang betul-betul berkorban kerana Allah, kena Allah dulu. Jadi banyaklah lepas ni, kita nak hari ni orang ramai dah balik kampung ni kan, nak raya. Jadi Masya Allah, selamat balik kampung, fi amanillah wa rihlah sa'idah. Moga-moga Allah pemudahkan segala urusan perjalanan, banyak-banyak bersabar dalam keadaan jam dan sebagainya. Moga Allah tingkatkan kesabaran, moga Allah mudahkan perjalanan walaupun dalam keadaan jam, tapi berjalan juga dengan baik, tidak ada kemalangan dan sebagainya. Jadi subhanallah, nak balik kampung ni kan, tadi berbalik kepada balik kampung ni, jadikan perjalanan kampung, nak balik kampung ni jadi meningkatkan keimanan. Kita lihat tumbuh-tumbuhan di sebelah kiri dan kanan, Masya Allah. Sebab antara cara kita nak mengenal Allah juga, tadi Ustazah sebut, adalah dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Berfikirlah tentang kejadian-kejadian Allah, tapi jangan kita fikir zat Allah. Jadi subhanallah, kita kena lihat ciptaan-ciptaan Allah yang begitu hebat. Pokok tumbuh, Masya Allah, Tabarakallah kan. Kita kadang-kadang tengok pokok pokok durian, kan, sedapnya buah durian ni, manis ke tidak, itu setakat itu saja. Kita kena fikir, Masya Allah, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan daripada tanah, boleh tanah itu terbuka, keluar pokok, terbuka tanah itu kan untuk keluar pokok itu, Masya Allah. Satu ciptaan yang hebat, Masya Allah, terlalu hebat. Terlalu hebat, yang perlu kita melihatnya.
dalam surah Al-Mulk banyak Allah menyuruh kita untuk melihat. Farji'al basar, farji'al basar. Ulang, tengok, pusing dan lihat lagi. Tengok, pusing dan lihat lagi. Masya Allah. Jadi Masya Allah, tabarakallah, kita ni sebagai hamba Allah perlu meningkatkan kita punya keimanan kepada Allah SWT, supaya agar pengorbanan yang kita lakukan kerana Allah. Banyak perkara dalam hidup ni kita berkorban. Jadi untuk menjadikan pengorbanan ini mendapat ganjaran di sisi Allah, kita kena ubah niat kita kerana Allah. Nak bangun pagi, macam pagi tadi kan, Masya Allah, ramai yang berpuasa kot hari ni di Malaysia kan. Kalau di Mekah hari ni dah raya dah, tapi Masya Allah, di Malaysia hari ni ramai yang berpuasa. Siapa yang bangun? Para isteri bangun kan, nak bangun, nak masak untuk bersahur. Jadi Masya Allah, itu satu pengorbanan. Berkorban. Kita bangun tadi, kalau kerana nak masak saja semata-mata, maka kita akan penat. Kita akan penat. Tapi kalau kita niat kita lillahi ta'ala, ya Allah, aku bangun ni kerana Engkau, ya Allah. Setiap apa yang kita buat ada ganjarannya di sisi Allah. Potong cili, potong bawang, semua ada ganjarannya di sisi Allah. Masya Allah. Sebab tu niat kita, Masya Allah, setiap hari kita kena upgrade. Sebenarnya kita memang upgrade hari-hari, 5 kali sehari. Di mana? Saat kita solat. Saat kita solat, kita baca doa iftitah. Masya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semua kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita buat apa jua pengorbanan di dunia ini kerana Allah. Jadi semua para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saya pasti ada antara pendengar ni sedang berkorban. Bukan korban sembelih je, berkorban sesuatu perkara yang perlukan kekuatan, yang menyebabkan kita rasa kesempitan dalam diri. Ubahlah niat itu kerana Allah, maka Allah akan mendatangkan ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seseorang itu boleh berkorban dan merasai dekat dengan Allah SWT adalah dengan dia kenal siapa diri dia. Tadi kita kenal pencipta, kita kenal yang menciptakan kita. Yang kedua, kita kenal siapa kita. Siapa kita ni? Macam Siti Hajar tu, Masya Allah. Sekarang dia kenal siapa diri dia. Dia hamba. Allah yang menciptakannya. Allah yang mengatur kehidupannya. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang memberikan air Zam-Zam boleh keluar daripada tanah yang gersang itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Masya Allah, saya suka kaitkan dengan perkara yang boleh fikir di akal. Contohnya macam pencipta kereta. Kereta menciptakan kereta. Dia cipta. Dan ciptaan dia itu mengikut apa yang dia mahu. Jadi Masya Allah, kereta dia ada tempat minyak dan kita kena letak minyak dalam kereta. Jadi subhanallah, bagi pengguna kereta, pengguna kereta ni dia nak guna kereta ikut dia je. Minyak dah mahal, jadi kita nak letak air paip je lah. Kan? Pergi petang lagi nak pergi balik kampung, kita ambil paip dekat luar tu, tonyoh dekat tempat minyak, kita letak kat tempat minyak tu. Apa jadi dekat kereta? Pasti akan musnah, rosak. Sebab kita tak nak ikut pencipta kereta tu buat design macam tu. Kena guna minyak untuk bakar, minyak petrol, bukan minyak masak. Minyak petrol untuk bakar boleh menjadikan kereta itu berjalan. Jadi subhanallah, kemudian kereta ini ada undang-undang pula. Dalam perjalanan kita kena ikut jalan undang-undang jalan raya. Kalau kita langgar undang-undang jalan raya ini, maka ada denda yang dikenakan. Ni nak balik kampung ni jangan bawa laju-laju sangat. Kita kalau tengok dekat jalan tu ada tulis 90 km per jam. Kita bawa laju ni 140 ni, nampak je depan ni 90, kita pun slow. Sebab apa? Takut denda. Kan, betul tak? Sebab kita nampak bila denda saman ni, kita nampak duit itu dikeluarkan. Sebab kita nampak. Sebab tu perkara asas tadi, percaya perkara ghaib ni. Bagi kita sebagai hamba, kita ni hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Allah ciptakan kita dan Allah berikan kepada kita undang-undang. Bagaimana nak hidup dekat dunia ni. Kalau kita tak ikut, di mana undang-undang tu? Ni dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi Masya Allah, kita kena ikuti, kena taati. Kalau kita tak ikut, maka akan musnah. Jadi teruknya lah kita ni. Kalau kita ni berdosa, subhanallah, Allah maha baik. Kalau cerita kereta tadi, bila buat kesilapan, ada saman, kena bayar kan?
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni pendosa. Terlalu banyak dosa yang kita buat. Setiap hari ada je dosa yang kita lakukan. Tetapi Allah tidak terus mubasyarah, terus turunkan azab. Tidak. Allah berikan kita peluang lagi. Bagi peluang lagi. Cuma ada dosa dan pahala, itu pun kita tak nampak. Jadi subhanallah, kena mengimani. Jadi mengenali siapa kita. Kita hamba. Hamba yang tidak ada apa-apa. Bab kata lagu Robani, mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada milik Allah yang Maha Esa. Jadi Masya Allah, semua milik Allah. Tidak ada pun milik kita. Jadi Masya Allah, bila mengenal diri kita, siapa kita ni, tak ada apa-apa. Kita memang bergantung pada Allah. Kita buat semua ini kerana Allah. Kita mengharapkan sesuatu balasan yang begitu hebat, iaitu kejayaan yang kekal abadi, iaitu di kehidupan di akhirat nanti. Masya Allah. Maka kita akan berkorban dengan penuh keikhlasan. Nak dapat ikhlas ni, berkorban kerana Allah. Jadi subhanallah, itulah perkara kedua yang perlu kita kenal. Pertama, kenal Allah. Yang kedua, kena kenal diri kita. Dalam kita nak mengenal diri kita, Allah hadirkan pula seorang manusia sebagai contoh contoh idola untuk kita ikuti, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena kenal pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita benar-benar kenal? Kita kena kenali, baca kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar baca, bahkan kita kena praktikkan dalam kehidupan kita. Subhanallah. Kalau kita lihat bagaimana kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Kita ni kadang-kadang kita baca, macam sekarang ni Ustaz berikan masya-Allah perkongsian tentang pengorbanan. Kita nak berkorban. Bagaimana nak jadikan pengorbanan ini kerana Allah, menjadikan kita dekat kepada Allah dan dapat ikhlas kerana Allah. Jadi Masya Allah, kita kena lihat kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu. Contoh yang Allah berikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Bagaimana akhlak baginda. Bila kita praktikkan ilmu ni, bukan sekarang ni, kita praktikkan dalam kehidupan ni. Nanti keluar karang, nak belajar, kita belajar tentang berkorban. Keluar karang ni, nak tiba suami, isteri datang kat suami, abang, ni dah tak ada barang dapur, nak masak ni, raya ni. Suami berkorban memberikan duitnya untuk kepada isteri ni. Nak bagi duit tu, ini je ada duitnya ni dalam poket ni, dah tak ada dah ni. Tapi berkorban ni, insyaAllah, Ar-Razzaq minallah, rezeki daripada Allah, iaitu Ar-Razzaq. Jadi subhanallah, meyakini rezeki itu daripada Allah. Berkorban. Buat ni kerana Allah bagi, insyaAllah. Kita beri kepada isteri untuk buat masak untuk raya esok ni kan. Banyak nak kena keluar duit tu, Masya Allah, nak beli daging. Macam baru semalam anak anak murid bagi tahu, nak balik kampung nak masak 12 kilo daging. Masya Allah. Jadi subhanallah, perlukan pengorbanan seorang suami, pengorbanan isteri pula di rumah nak kemas-kemas ni, penat nak kemas ni, ubah sana ubah sini dan sebagainya. Masya Allah, itu berkorban. Tapi ingat, kita buat kerana Allah SWT, supaya jadikan semua itu kerana Allah. Dan itulah sebagai satu ibadah yang setiap apa yang kita lakukan dapat ganjaran di sisi Allah, yang mana ganjaran ni kita tak nampak sekarang, tetapi subhanallah di akhirat nanti. Itu yang kedua. Dan akhir sekali saya nak sebut di sini, kita kena kenal Allah, kenal siapa kita, kenal contoh yang Allah hadirkan kepada kita, itu Nabi Muhammad SAW, dan juga kisah-kisah para anbiya terdahulu, supaya jadi pengajaran kepada kita bagaimana kita nak menghadapi bila situasi-situasi yang berlaku seperti mana yang tersebut dalam kisah-kisah yang terdahulu. Kemudian yang last sekali, kita kena tahu misi dan visi kita. Kemana, kenapa kita berkorban? Apa tujuan kita berkorban? Sekadar nak bagi duit habis, bagi sedekah begitu je? Tak, sebab kita mencari kejayaan yang kekal abadi selama-lamanya, iaitu di akhirat nanti. Jadi subhanallah, kita mengharapkan ganjaran yang mana Masya Allah disebut bagi mereka yang berkorban ni, tulang belulang ataupun bulu-bulu binatang ini akan dimasukkan dalam timbangan, diletakkan di timbangan berat mereka. Jadi Masya Allah, tabarakallah, itu tujuan kita. Tujuan kita untuk mencari kejayaan yang kekal abadi. Kadang-kadang kita ni nampak dunia, sebab kita nampak kejayaan dunia, ada rumah besar, kereta besar. Tidak salah, Masya Allah. Tapi jadikan apa kekayaan yang kita perolehi di dunia ini menjadi asbab untuk kita mendapat kekayaan yang kekal abadi di akhirat sana. Kita hidup di dunia ni tak lama, baina situn wa sab'un, antara 60 hingga 70 tahun je. Tapi subhanallah, di akhirat nanti yang kekal selama-lamanya. Kalau baru-baru ni anak-anak kan dapat result SPM,
Masya Allah, tabarakallah. Bagi yang berjaya, Allah yubarik fikum. Allah yubarik fikum. Moga Allah memberkati semua yang berjaya. Moga ilmu-ilmu yang diperolehi menjadi manfaat untuk hari kemudian. Masya Allah. Bagi yang tidak berjaya, bukan itu menjadi asbab dia tidak berjaya lagi seterusnya. Terus bangkit, terus bangkit. Hidup ini Masya Allah, jatuh itu menjadi asbab seseorang itu bangkit. Sakit menjadi asbab seseorang, berdosa menjadi asbab seseorang itu untuk bertaubat. Jadi Masya Allah, sesuatu perkara yang berlaku, dia ada sebab Allah berikan. Seseorang tu sebagai contoh gagal dalam SPM, menjadi asbab untuk dia untuk bangkit. Daripada jatuh itu dia belajar bagaimana nak bangkit. Jadi subhanallah, kena tahu misi dan visi kita. Kalau kita dengar azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dengan solat kita akan berjaya. Solat ini menjadikan seseorang itu bukan saja berjaya di dunia, bahkan menjadi asbab kejayaan yang kekal abadi di akhirat sana. Jadi subhanallah, ada beberapa poin yang saya sebutkan di sini yang kita sama-sama perlu ambil berat. Untuk menjadikan pengorbanan kita ini benar-benar ikhlas kerana Allah, benar-benar kita dapat merasai dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling utama. Yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan selepas pengorbanan yang kita lakukan ini menjadi asbab, menjadikan kita sentiasa mengingati Allah. Satu doa yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan diriku ini hamba-Mu yang sentiasa ingat Engkau ya Allah. Ingat, sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur di atas segala apa yang Allah berikan, sama ada yang baik ataupun sebaliknya. Sebab kedua-dua ini asbab untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi hamba Allah yang sentiasa melakukan kebaikan. Jadi Masya Allah, pengorbanan ini adalah satu perkara yang berkebaikan. Kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah, kebaikan yang mencari kejayaan yang kekal abadi di akhirat, di dunia yang kekal abadi nanti Masya Allah. Jadi subhanallah, inilah beberapa perkara yang perlu kita ambil berat, iaitu keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar setiap apa yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan, setiap perjalanan kehidupan yang kita jalani menjadi ibadah, menjadi mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasanya setakat itu saja perkongsian pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Selamat Hari Raya Adha, Masya Allah saya ucapkan. Bagi yang pulang ke kampung, berhati-hati, pastikan segala kelengkapan cukup bawa balik. Jangan pula tengah perjalanan tiba-tiba tinggal itu dan ini kan. Jadi Masya Allah, minta dengan Allah ya Bari yang mengatur perjalanan kita semua, moga perjalanan itu baik. Sentiasa letak pergantungan kepada Allah SWT. 3 rasa yang perlu ada dalam setiap kehidupan kita, iaitu sentiasa rasa cinta kepada Allah, ingat Allah sentiasa juga rasa takut kepada Allah. Ini perlu ada dalam setiap kehidupan kita, menjadi maintain supaya kita dijauhkan daripada segala kemaksiatan, perkara-perkara yang tidak baik di sisi Allah SWT. Dan yang ketiga, rasa pengharapan. Ni kita nak pergi pulang ke kampung, mengharapkan perjalanan semua dipermudahkan. Kita baca Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Satu ayat yang begitu besar maknanya, dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu. Makna bertawakal, kita letak pergantungan kepada Allah SWT. Sedar tak, kereta kita tu diizinkan oleh Allah SWT. Walaupun kita dah pergi servis macam mana pun, Allah yang izinkan kereta itu boleh bergerak sampailah ke kampung kita. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, kita tidak mampu. Kita nak melangkah keluar, nak angkat beg keluar ke kampung ni pun dengan izin Allah SWT. Ada mereka dah plan dah nak siap dah, tiba-tiba tak sihat, sakit dan sebagainya, na'udzubillah. Jadi kita mengharapkan Allah SWT mengaturkan semuanya yang baik-baik di sisi Allah SWT. Jadi fi amanillah wa rihlah sa'idah, kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah mengurniakan setiap tahun kebaikan kepada kita dan sentiasa memberi rahmat dan kasih sayang di setiap perjalanan kehidupan kita. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang silap itu datang daripada kelemahan Ustazah sendiri. Ustazah mohon maaf banyak-banyak. Kita surahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya sudahi dengan kalam mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.